إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد اللهم آت نفسي تقواها وزكيها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. Alhamdulillah, antum pertama kita syukur pada Allah. Dengan limpah kurnianya antum kita dapat bersama lagi dalam majlis ta'lim. Alhamdulillah. Majlis yang mana antum? Majlis yang tidak ada penyesalan. Majlis yang mana? Majlis yang tidak ada penyesalan di dunia hingga ke akhirat. Ini majlis ilmu antum. Imam Syafi'i kata, rahimallah, Imamuna, Imam Syafi'i, imam kita kata, siapa yang nak berjaya dunia dan akhirat, dia kena ada ilmu. Tanpa ilmu, dia akan gagal di dunia dan juga di akhirat antum. Ini majlis yang sangat mulia di sisi Allah dan Rasulnya antum. Sangat mulia antum, majlis ilmu ni. Kita masih lagi membaca kitab kita antum, faedah dan adab berdoa. Dan kita masih lagi dalam bab. Apa dia? Bab waktu dan kondisi mustajab untuk berdoa. Nanti kita akan masuk kepada perkara yang ke-9. Waktu mustajab doa ni. Bila waktu mustajab doa ni, kita akan masuk kepada perkara yang ke-9 nanti. Sebelum tu antum, mari kita lihat satu hadis Nabi SAW antum. Mukadimah dia kita baca tentang ubat penyakit hati. Kita dah masuk perkara yang ke-10 antum. Kita dah masuk kepada perkara yang ke-10 antum, ubat untuk hati yang sakit antum. Bagaimana kita nak mengubat hati kita yang sakit antum? Kita masuk perkara yang ke-10, iaitu apa dia? Zuhud terhadap dunia. Apa dia antum? Perkara yang ke-10 ni yang kita masuk hari ni. Sebelum ni, kuliah-kuliah yang lalu, perkara yang ke-9 menyibukkan diri dengan hal-hal yang bermanfaat. Sekarang kita masuk perkara yang ke-10. Apa dia? Zuhud terhadap dunia. Dari penulis kitab kita, Al-Fadhil Abdul Qadir Jawas, Al-Fadhil Ustaz Yazid Abdul Qadir Jawas, Hafizullah, dia kata orang yang zuhud terhadap dunia adalah orang yang dicintai Allah Subhanahu Wa Taala dan manusia. Tengok. Orang yang zuhud terhadap dunia ni antum, nanti kita akan beritahu apa makna zuhud. Hari ni kita baca dulu. Perkara yang ke-10 ubat bagi hati, bagi penyakit hati antum, apa dia? Zuhud terhadap dunia. Nanti kita beritahu. Zuhud tu apa? Adakah zuhud tu makan korang? Adakah zuhud tu pakai pakaian yang lama? Adakah itu zuhud? Itu zuhud daripada golongan sufi. Kita ahli sunnah wal jamaah, dia ada tafsiran dia. Apa maksud zuhud antum? Dan orang yang zuhud ini dicintai oleh Allah Azza wa Jalla dan manusia. Nabi SAW bersabda dalam hadis riwayat Imam Ibn Majah, hadis Hasan, disahihkan oleh Imam Al-Hakim. Tengok. Hadis ini dihasankan oleh Al-Hafiz Al-Iraqi. Tengok, dalam kitab ada Al-Amal. Dan Imam Nawawi dalam kitab Al-Azkar. Imam Syuuti juga mensyahihkannya dalam kitab apa? Dalam kitab Al-Jami' was-Saghir. Kata Albani, hadis ini adalah hadis yang sahih. Kita tengok hadis dia. An Abil Abbas Sahli ibnu Sa'din Sa'idi radhiyallahu anhu. Daripada Abu Abbas Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu, qala, dia kata, satu hari dia kata, atan Nabiya sallallahu alaihi wasallam rajulun. Dia kata, satu hari aku duduk dengan Nabi SAW. Tiba-tiba dia kata, atan Nabiya sallallahu alaihi wasallam rajulun, seorang laki-laki. Tentulah laki-laki itu adalah sahabat Nabi.
Datang seorang sahabat Nabi, faqala, ya Rasulullah. Dia kata, wahai Rasulullah. Dia kata, dullani ala amalin iza ana amiltuhu ahabbani Allahu wa ahabbani an-nas. Anda tengok dia punya soalan. Dia kata, ya Rasulullah, boleh tak dullani, mana dia apa, tunjukkan kepada aku, ataupun boleh tak kabarkan kepada aku yang satu amalan. Tengok, ala amalin, satu amalan, dia bukan jamak dia dengan satu amalan yang kalau aku buat maka Allah akan mencintaiku. Tengok, dahsyat tu para sahabat ni tu. Kehidupan dia pun yang tu sentiasa bertanya pada Nabi SAW soalan-soalan yang akan menyebabkan mereka bahagia di dunia dan akhirat. Dahsyat tu. Anda tengok soalan dia. Aku nak tahu satu amalan yang kalau aku buat, Allah akan cinta aku. Antum, Allah kalau cinta kita antum, tentulah ganjaran dia syurga antum. Dan manusia juga mencintaiku. Maka Nabi SAW bersabda. Dia tanya, Nabi jawab. Kalau benda ni ada antum, ada kat diri kita, kita akan cintai oleh Allah Rabbul Jalil dan juga oleh manusia. Ini penting antum. Antum kena bagi perhatian. Sebab kita hari ini duk cari cinta Allah. Kita duk cari cinta Allah. Yang ni Nabi beritahu macam mana nak dapat cinta Allah. Bukan cakap dapat cinta Allah, manusia juga akan cinta kita. Apa dia Nabi kata? Nabi kata zuhad. Nabi kata zuhadu fid dunya yuhibbukallah. Wa zuhadu fima fi aidin nas yuhibbakan nas. Nabi kata berlakulah zuhud di dunia. Nabi kata hidup dalam dunia ni hendaklah kita zuhud. Kita zuhud. Maka Allah akan mencintai kita. Nabi kata, kita kalau zuhud, Allah akan cinta kita. Pasti Allah akan cinta. Sebab ni Nabi yang kata antum. Yang ni bukan ustaz kata, bukan khadi kata, bukan mufti kata, bukan syekh kata. Nabi kata, siapa yang ada benda ni, pasti Allah akan cinta dia. Dan Nabi kata berlaku zuhudlah terhadap apa yang dimiliki oleh manusia. Tengok. Maka manusia akan mencintaimu. Nabi kata hidup kita ni, kita kena hidup di dunia. Kita hidup di dunia, Allah akan cinta kita, maka manusia akan cinta kita juga. Tengok. Jadi apa makna zuhud? Yang ni kita kena tahu. Kita nak Allah cinta kita. Dan Allah, Nabi kata kita kena zuhud, Allah cinta kita. Bukan cakap Allah cinta kita, manusia juga akan cinta kita. Jadi apa makna zuhud? Maka Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah dalam kitab dia Majmu'ul Fatawa, dia kata, apa makna zuhud? Makna zuhud yang sesuai dengan syariat. Tak mau zuhud yang tak sesuai dengan syariat. Zuhud yang para sufi pakai antum. Apa dia? Pakai baju lama, baju buruk, ibadat tak berhenti-berhenti, tinggal dunia. Itu zuhud yang bukan syariat. Zuhud yang sesuai dengan syariat adalah meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat di akhirat. Tengok. Ini pertama. Apa makna zuhud? Nabi sebut zuhudlah di dunia. Apa dia? Satu, meninggalkan segala sesuatu yang tidak bermanfaat di akhirat. Benda yang tak boleh bantu kita di akhirat, tinggalkan. Banyak benda lah antum. Yang tak dapat boleh bantu kita di akhirat, banyak benda lah antum. Semua larangan Tuhan ni termasuk dalam apa yang Ibn Taimiyah kata ni. Apa dia? Meninggalkan segala sesuatu yang tidak bermanfaat di akhirat. Dengan kita tinggal larangan Tuhan, semua larangan Tuhan, kita kena tinggal. Sebab apa? Benda-benda tu tak bagi manfaat apa pun di akhirat. Dan yang kedua, supaya manusia cinta kita, tadi untuk kita dapat cinta Allah. Yang pertama ni, tinggalkan segala yang tak bagi manfaat di akhirat. Yang kedua apa dia? Maka Nabi kata apa? Kata Ibn Taimiyah kata apa? Hatinya yakin serta percaya dengan apa yang ada di sisi Allah Ta'ala.
Hati dia ni bukan cakap yakin. Dia percaya tu. Dia tak harap apa yang ada pada manusia ni. Tengok. Manusia memiliki mungkin ada harta. Ada harta. Dia yakin dengan Tuhan. Dia tak ada rasa nak, orang kata apa, nak ambil apa yang manusia tu ada. Tak. Kerana dia yakin dan percaya dengan apa yang ada di sisi Allah. Apa yang ada di sisi Allah? Pahala. Syurga. Allah ni kaya. Di sisi Allah lebih baik apa yang ada di sisi manusia. Maka dia zuhud dengan manusia ni macam mana? Dia mengharap apa yang ada di sisi Tuhan. Dia tak mengharap apa pun yang ada di sisi manusia. Sebab apa? Sebab Quran sebut, apa yang ada di sisi manusia ni yanfad, dia akan binasa. Apa yang ada di sisi Tuhan baqa, amalan dia kekal. Jadi dia yakin dan percaya apa yang ada di sisi Tuhan. Nabi kata kalau macam inilah sikap dia, maka dia akan dicintai oleh Allah dan juga manusia. Kata penulis kitab kita, seorang Muslim tidak boleh terpedaya dan tidak boleh tertipu dengan gemelapannya dunia yang fana. Kita hidup dalam dunia ni, kita tak boleh tertipu. Tertipu macam mana? Tu seolah-olah kita nak duduk kekal dalam dunia ni. Seolah-olah dunia ni tak hancur. Sedangkan sifat dunia ni fana. Yanfad. Sifat Allah baqa, yakni kekal. Tiba-tiba kita pergi hidup dalam dunia ni sampai kita lupa kata dunia ni akan fana dan kita tinggalkan akhirat. Seolah akhirat tu yang fana, dunia ni yang kekal. Terbalik antum. Walauzubillah min dzalik. Firman Allah Subhanahu wa taala antum di dalam surah Ali Imran ayat 185. Allah Taala mulakan ayat itu dengan kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa pasti akan merasa mati. Ayat tu kena bubur dalam kepala apa? Setiap yang bernyawa akan merasa mati. Tengok. Innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. Dan kamu akan dibalas dengan setiap perbuatan kamu pada hari kiamat. Balasan yang apa yang kita buat di dunia ni, bila akan disempurnakan balasan tu? Di hari kiamat. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Tengok. Siapa zuhziha 'anil nar, dia diselamatkan, dia dijauhkan daripada neraka. Satu. Wa adkhilal jannah, dan dia dimasukkan ke dalam surga. Faqad faz, sungguh itulah satu faz, satu kemenangan yang besar. Antum tengok. Siapa yang dia dapat dijauhkan daripada neraka dan dia masuk syurga antum. Bukan setakat dijauhkan daripada neraka dan dia dapat masuk syurga antum, faqad faz. Itulah kejayaan yang sebenarnya antum. Ya. Di dunia ni kita capailah tahap kita kata pengajian kita yang paling tinggi. Kita dah tak boleh pergi dah. Kita dapat kira PhD, master, apa sajalah. Semua kita belajar, kita dapat sampai tahap tertinggi. Itu bukan kejayaan. Itu ulama kita kata pencapaian. Setiap orang yang berusaha dia akan dapat capai itu. Tinggi mana yang dia berusaha, tinggi itulah dia akan capai. Tapi itu belum menentukan dia punya kejayaan. Ya, betul. Berapa banyak antum profesor, orang-orang yang cerdik, pandai di kalangan orang yang bukan Islam. Mereka mensyirikkan Allah. Itu saya kata. Itu bukan apa? Itu bukan kejayaan, itu pencapaian. Dia boleh capai tinggi mana pun. Tetapi kalau dia tak boleh sentuh tanah, dia tak boleh sembah Allah, maka itu hanya pencapaian, bukan kejayaan. Kejayaan bila dia dapat selamat daripada neraka dan dia masuk syurga. Itu adalah kejayaan. Qamal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dan tidaklah dunia ini kecuali sifat dunia ni apa?
dia hanyalah kesenangan yang memperdaya. Berapa banyak orang yang tertipu dengan dunia ni antum. Ralik antum. Ralik dengan dunia ni, akhirnya tak ada yang buat persiapan. Tengok. Kemudian dalam surah Fatir ayat 5, Allah Ta'ala sebut. Allah Ta'ala kata, Ya ayuhan nas, wahai manusia. Surah Fatir ayat 5. Ya ayuhan nas, wahai manusia. Inna wa'adallahi haqqa. Sesungguhnya janji Allah adalah benar. Janji Allah ni benar. Fala taghurannakumul hayatud dunya. Janganlah kehidupan dunia ini. Fala. Maka janganlah kehidupan dunia ini memperdayakan kamu. Jangan tertipu dengan dunia yang fana, yang tak kekal, yang sementara. Yang kalau kamu tak mau tinggal dunia ni akan tinggalkan kamu. Antara dua. Kamu pasti akan berpisah dengan dunia. Tengok. Wala yaghurannakum billahil gharur. Dan janganlah kamu terpedaya oleh syaitan yang pandai menipu kamu tentang Allah. Tengok. Janganlah syaitan yang pandai menipu, tengok, memperdayakan kamu tentang Allah. Tengok. Janji Allah benar. Orang beriman, Allah Ta'ala janji syurga. Sebelum mati lagi banyak janji Allah untuk orang beriman. Ini janji Tuhan. Jangan kamu tertipu dengan janji syaitan yang memperdayakan kamu. Hingga kamu lupakan Allah. Yang wajib diingat bahawa dunia ini bukanlah tujuan hidup. Yang tu antum dia punya point. Apa dia? Berdasarkan dua ayat Quran ni, dia punya point apa? Dunia ni bukanlah tujuan hidup. Tapi dia adalah satu sarana dan ladang untuk melakukan amal-amal soleh. Ya. Kerana dunia ni adalah kita boleh buat amal soleh. Jadi kita kena tahu, dunia ni hanya sebagai apa? Sebagai sarana dan ladang untuk kita melakukan amal soleh. Dan bukan sebagai tujuan. Yang ni banyak orang tu dia lupa. Dia jadikan dunia ni sebagai tujuan hidup dia. Tak. Tujuan hidup seorang mukmin adalah akhirat. Yang ni kena betul. Kenapa betul kita main mindset? Kenapa betul anak-anak kita? Kenapa betul kan anak-anak kita? Kita kena kata apa? Tujuan hidup hang adalah akhirat. Dan tujuan hidup kita adalah syurga. Itu. Kita nak pergi ke sana tu. Kita nak pergi ke mana? Kita nak pergi ke sana tu. Tengok. Walaupun Allah Ta'ala sebut wabtaghi ma surah Isra wabtaghi ma ataqallahu darul akhirah fala tansha nasibaka minad dunya. Ya. Quran kata sungguh-sungguh cari akhirat. Tapi jangan lupa nasib kita di dunia. Ya, betul antum. Sungguh-sungguh dengan akhirat, jangan lupa nasib di dunia. Yang ni mereka punya sungguh-sungguh dengan dunia ni sampai dia lupa akhirat. Ini masalah. Kenapa? Kerana dia telah menjadikan tujuan hidup dia dunia. Dia telah menjadikan tujuan hidup dia apa? Bukan akhirat. Orang mukmin tak boleh jadikan tujuan hidup dia dunia. Dia kena berbetul antum. Dia kena berbetul. Tujuan hidup dia apa? Akhirat. Tujuan dia hidup untuk apa? Untuk syurga antum. Ini tujuan hidup. Bila dia ada betul dia punya tujuan hidup ni antum, maka dia akan buat bekal untuk sampai ke akhirat. InsyaAllah antum, itu perkara yang ke-10. Perkara yang ke-10 yang dapat merawat jiwa kita. Apa dia antum? Zuhud terhadap dunia dan zuhud terhadap apa yang manusia miliki. Dan pasti kita akan dicintai oleh Allah dan juga oleh manusia. Baik antum. Sekarang kita tengok kitab-kitab antum kepada perkara yang ke-9. Bila waktu mustajab doa? Waktu mustajab doa ni ketika mendengar ayam berkokok pada malam hari. Tengok. Bila kita dengar ayam berkokok pada malam hari. Ya. Tak tahu lah antum, kita duduk flat, susah lah antum nak dengar. Nak dengar ayam tapi dia ada waktu dia lah antum. Tapi kadang-kadang boleh dengar juga. Dalam sebuah hadis riwayat Imam Muslim. Hadis ini riwayat Imam Muslim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala.
Kata Abu Hurairah, Nabi SAW bersabda. Apa Nabi kata? Nabi kata, "Iza sami'tum siyahaddaika." Nabi kata, "Fas'alullahu min fadlihi, fa innaha ra'at malaka." Nabi kata, bila kamu mendengar ayam berkokok, apa Nabi suruh buat? Fas'alullaha min fadli. Mintalah kurnia kepada Allah. Minta doa kepada Allah. Kenapa? Kerana ru'at malaka. Dia nampak malaikat tu. Malaikat ada di ketika tu antum. Di tempat ayam bunyi tu ada malaikat, Nabi kata. Ini melibatkan bab apa tu? Bab keimanan. Benda yang kita tak nampak, Nabi kata. Tengok. Wa iza sami'tum nahiqal himar. Kalau kita dengar kaldir pula dia merenggek. Nabi kata, "Fata'awwadu billahi minasyaitan, fa innaha ra'at syaitana." Nabi kata, bila dengar ayam kokok, minta Allah Ta'ala punya kurnia. Waktu tu waktu mustajab doa sebab malaikat ada. Dan Nabi kata, apabila kamu dengar kaldir meringik, bunyi, mintalah perlindungan daripada Allah. Kenapa? Ketika itu ada syaitan. Kita minta Allah lindung diri daripada gangguan syaitan. Al-Hafiz Ibn Hajar rahimahullah berkata, apa dia kata? Al-Khadi'iyat berkata, sebab perintah untuk berdoa ketika mendengar suara ayam pada malam hari adalah untuk mengharapkan agar malaikat mengaminkan doanya, istighfarnya dan kesaksian para malaikat tentang keikhlasannya. Ya, kenapa Nabi SAW suruh kita doa bila kita dengar ayam? Ayam berkokok. Ayam tak berkokok siang-siang tu. Ayam berkokok tengah malam tu. Ayam berkokok malam. Jadi kenapa Nabi suruh kita doa? Kena satu, sebab ada malaikat di situ. Dan apa kena malaikat dengan doa kita? Supaya malaikat mengaminkan doa kita. Itulah tujuan Nabi suruh doa. Supaya malaikat mengaminkan doa kita, kata Imam Al-Asqalani. Satu, dua. Ketiga apa? Supaya kita punya istighfar, kita minta ampun tu, malaikat juga mengamin, dan kesaksian para malaikat tentang keikhlasan kita. Tak ada apa waktu tu antum. Ayam berkokok tu kita bangun, kita doa, kita istighfar, malaikat menjadi saksi tentang keikhlasan kita. Kita ikhlas doa kepada Tuhan, kita ikhlas istighfar kepada Tuhan. Itu menunjukkan apa? Sikap keikhlasan kita pada Tuhan. Dan Al-Hafiz Ibn Hajar Asqalani juga berkata, Al-Khadi'iyat berkata, tujuan dan perintah berlindung kepada Allah adalah untuk menghilangkan kekhawatiran akan adanya kejahatan dan bisikan syaitan. Tengok. Bila kita dengar kaldir pula antum duk bunyi, maka Nabi kata apa? Nabi kata minta lindung. Supaya apa? Supaya kita selamat daripada kejahatan dan bisikan-bisikan syaitan ketika tu antum. Oleh kerana itulah seseorang diperintahkan untuk berlindung kepada Allah Azza wa Jalla agar terhindar dari semua itu. Ya, untuk kita lepas daripada bisikan syaitan dan gangguan syaitan, kita perlu meminta perlindungan kepada Allah. Tanpa perlindungan daripada Allah antum, kita tak akan dapat lepas daripada bisikan dan gangguan syaitan antum. Itu siapa kata? Itu Hajar Asqalani kata. Dia ambil perkataan Al-Khadi'iyat. Maka kita tengok antum, para ulama kita antum ada bagi berapa pandangan. Tengok. Kenapa kita perlu melindung diri kepada Allah Ta'ala dan minta doa? Maka para ulama juga sebut benda yang sama antum. Apa dia antum? Yang tadi. Tujuan dia yang besar supaya ada keikhlasan dalam hati kita ketika itu. Ketika tu siapa pun tak ada antum, maka itu akan menunjukkan sikap keikhlasan seorang hamba kepada Tuhan dia. Masa tu bukan siapa ada antum. Dia nak pergi doa kepada Tuhan, dia nak istighfar kepada Tuhan, dia nak minta lindung diri kepada Tuhan. Itu ketika tu antara dia dengan Tuhan ya antum. Maka
Apabila dia minta benda tu antum, maka benda tu malaikat akan menjadi saksi tentang keikhlasan dia. Maka antum, itu perkara yang ke-9 yang kita belajar hari ini antum. Kemudian insya-Allah antum umur panjang, sihat badan. Kita akan masuk ke perkara yang ke-10. Apa dia? Pada bulan Ramadan. Apa doa yang kita kena baca pada bulan Ramadan, terutamanya pada 10 malam yang terakhir dan juga pada malam Lailatul Qadar? Di situ ada doa yang mustajab. Nabi ajak lafaz doa tu antum, insya-Allah sihat badan, umur panjang. Kita akan masuk pada perkara yang ke-10. Insya-Allah antum, kalau tak ada soalan, kita tutup dengan tasbih kifarat dan selawat kepada Nabi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala